A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi kepada para jemaah semua. Jadi insya-Allah pada hari ini ya kita akan sambung pengajian kita melalui atas talian sahaja ya dalam bab dalam bab hadis kursi, dalam kitab hadis kursi, yang mana pada hari ini kita akan membincangkan tentang hadis yang berkaitan tentang ciri-ciri ahli syurga dan neraka. Ya, ciri-ciri ahli syurga dan neraka. Pada sebelumnya kita berhenti pada hadis yang sebelum tu, hadis yang pertama. Jadi hari ini kita sambung cerita pasal ciri-ciri ahli syurga dan neraka, yang mana ianya sangat penting untuk kita tahu, berkesinambungan daripada keadaan sekarang ni, yang mana dalam keadaan yang mana kita ini, kehidupan kita, dunia kita tengah bergolak ya. Yang dekat luar Malaysia lain masalah, yang dekat dalam Malaysia ni pun lain masalah. Sungguh segala ujian yang Allah berikan kepada kita itu, kesemuanya itu ada hikmah dan ada nikmat. Di sebalik ujian pasti ada nikmat. Jadi kita sebagai seorang Muslim, kita kena mencari nikmat itu dan kita kena mencari hikmah itu di sebalik apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ujikan kepada kita. Okay? Baik. Jadi saya ringkaskan sebab kita pun dalam keadaan secara atas talian sahaja. Jadi dalam hari ini kita nak baca tentang hadis saya panjang. Jadi saya ambil mafhum lah ya. Ini dari hadis daripada Iyad bin Himar al-Mujashi radhiyallahu anhu. Riwayat ini riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi dan Ibnu Hibban, lafaz Al-Bukhari. Menurut At-Tirmizi hadis ini hasan sahih. Tahqiq sahih Ibnu Hibban. Hadis ini sahih. Ya. Jadi yang disebut dekat dalam ini, yang mana baginda bersabda, ciri-ciri ahli syurga tu, penghuni syurga ni, Nabi ngabarkan ada 3 orang, ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama iaitu orang yang berkuasa, yang adil, yang bersedekah. Lagi ianya akan diberi petunjuk kepada kebaikan. Okey. Jadi nak mengabarkan orang yang ada tanggungjawab, orang yang ada dekat bahu dia tu ada jawatan. Ya. Nak ikutkan dekat dalam dunia ni semua orang ada jawatan. Wa ima sekalipun jawatan kita itu kecil, sederhana ataupun besar. Okay? Jadi bila seseorang itu dia telah mendapat sesuatu kekuasaan, maka ia perlu bersikap adil. Ia perlu menjalankan kewajipan dia secara adil dengan membuat keputusan yang sepatutnya untuk kemaslahatan umat dan juga negara. Ya. Kemudian banyakkan bersedekah. Ini antara kelompok yang pertama lah. Okay. Ini antara penghuni syurga. Jadi kalau kita merasakan diri kita ini ada tanggungjawab, ada jawatan, dan kita dah buat seadil-adil, walaupun orang marah macam mana sekalipun, tapi kita dah buat seadil, kemudian kita dah memperbanyakkan sedekah kita kan, insya-Allah kita ini dalam kalangan orang, dalam kalangan penghuni syurga. Ya, baik. Lelaki yang mengasihi, berlembut hati kepada setiap kerabat dan muslim. Ini kelompok yang kedua, iaitu yang sangat kasih dan sayang akan orang lain, akan umat, akan manusia. Jadi dia tidak ada sifat benci membenci, berlembut hati. Nak ngobarkan kalau orang Negeri Sembilan ni kasar, tapi dalam kasar kita ni ada lembut. Ya, ada lembut dia. Jadi orang yang mengasihani, orang yang saling berbelas kasihan, yang saling berlembut hati di antara kita, maka itulah penghuni syurga. Jadi kalau dalam diri kita tu ya ada sifat-sifat itu, maka kita adalah dalam kalangan penghuni syurga, insya-Allah. Doa banyak ya. Baik. Dan orang yang menjaga diri daripada melakukan perkara yang dilarang. Biasa perkara yang dilarang ini benda yang banyak. Banyak, sangat banyak. Jadi antara ciri mukmin sejati, kurangkan dosa. Kurangkan dosa dengan kita mengurangkan kesalahan kita, dengan kita mengurangkan daripada kita membuat benda yang terlarang. Ya, banyak, tak boleh nak sebutlah. Boleh fikir sendirilah ya, apa benda yang terlarang ya. Tinggalkan solat ke, itu antara yang mudah lah. Tinggalkan solat, tinggalkan benda yang wajib ya. Menjalankan perniagaan secara riba, macam-macam lah ya.
derhaka kepada ibu bapa, macam itulah yang banyak. Jadi kalau seseorang itu dia jaga diri dia elok-elok, dia meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, kemudian dia menahan diri daripada meminta-minta, lagi lebih-lebih lagi yang mempunyai keluarga. Okey, dia tak nak minta-minta, dia berusaha dulu. Dia usaha. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala tu dia akan bagikan dekat umat tu yang berusaha terlebih dahulu. Bila kita dah usaha barulah kita tawakal. Dalam hadis ni pun sebut, ya, kelompok yang kedua tadi itu dia, yang ketiga menahan diri daripada apa, menjaga diri, menahan diri daripada meminta-minta, lebih-lebih lagi yang mempunyai keluarga, dengan kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi kalau macam dah botol-botol pun nak, contohlah harta kita dalam keadaan COVID sekarang ni kan, kalau harta botol-botol tinggal 10 sen, contohlah tinggal botol-botol dah tak ada makanan, bolehlah ya kita cuba minta bantuan. Tetapi kalau selagi mana kita ada daya dan upaya kita untuk bekerja, kita ada kudrat kita ada kemampuan untuk kita mencari rezeki, memang betul-betul boleh mencari rezeki, kita ada jalan tapi kita malas kan, maka kita tidak tergolong dalam kelompok ni lah. Kelompok ni kelompok yang mana suka berusaha, usaha betul-betul, lepas usaha tawakal kepada Allah. Sebab rezeki itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, rezeki daripada Allah. Allah yang berikan kita rezeki, ya. Jadi kita kena percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau sekali pun kita kena berhenti kerja pun, ya, kita kena reda. Kita dibuang kerja pun kan. Dalam musim sekarang ni kan banyak gitu anak-anak muda kan, gitu. Jadi kalau benda itu kita kena reda dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana kita ada daya, lebih-lebih lagi anak-anak muda zaman sekarang ada kuasa, ada daya, ada keupayaan, bekerjalah, ya, sehingga dapat rezeki yang halal. Jadi kelompok ini kelompok yang ketiga yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan dia adalah penghuni syurga. So yang pertama tadi orang-orang yang berkuasa dan adil, yang kedua orang yang mana kasih mengasihani dan berlembut hati, dan yang ketiga adalah orang yang dia menjaga diri dia daripada melakukan perkara yang dilarang, kemudian dia berusaha dan bertawakal. Okey. Kemudian baginda pula menambah lagi antara yang lain pula penghuni syurga ni lelaki bukan perempuan, lelaki yang menjaga diri ini daripada fakir, bahkan dia lebih suka bersedekah. Okey. Jadi fakir ni maksudnya tak ada harta, tapi dia jaga diri dia untuk tidak menampakkan dia itu fakir, maknanya dia berusaha. Ya, selagi mana boleh makan cukuplah. Kan ada kita boleh makan pagi, makan tengah hari, tak boleh makan tengah hari, makan pagi, makan malam, jadilah. Yang penting kita adalah rezeki. Itu maksud dia. Tidaklah kita ngabang kita ni fakir, Eden ni miskin, Eden ni fakir, pasrah kan, tak ada. Bukan. Selagi mana kita boleh mengatakan diri kita ini boleh berusaha, kan, kita usahalah. Lainlah kalau orang membahagikan kita ini miskin, itu orang khabar. Tapi kalau diri kita cuba sedaya upaya untuk tidak mengatakan diri kita ini miskin, tidak mengatakan diri kita ini fakir, kerana rezeki Allah itu luas. Kita kena cari, ya. Walaupun kita dapat setiap hari itu sesuap nasi, itu adalah rezeki kita yang paling kaya, ya, bukanlah fakir. Baik. Kemudian baginda bersabda lagi, penghuni neraka ni ada 5. Yang pertama, orang yang lemah, yang tidak mempunyai akal, ya, yang lemah yang tidak mempunyai akal. Maknanya dia reda sahaja. Orang buat itu dia ikut dia, lemah. Dia tidak berfikir, tak nak berfikir. Lalu berfikir dan menghalangnya daripada melakukan maksiat. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berada dalam kalangan kalian sebagai pengikut para khadam, namun mereka tidak menginginkan ahli keluarga dan harta yang halal, serta mengambil perkara yang haram. Senang kita berkendakkan kepada perkara yang haram, suka benda-benda yang haram, ya. Gitu. Yang ketiga pula tadi, yang tadi tu orang yang lemah yang tak boleh nak fikir, dia ikut kalau ngabarkan buruk. Okay, kalau orang suruh khabarkan masuk gaung, dia masuk gaung. Macam itulah, kan. Yang kedua ni pula dia sukakan perkara yang haram, ya, lagi benda tu haram lagi suka buat. Yang ketiga, pengkhianat yang tidak tersembunyi baginya sifat tamak. Okey, mudah kita orang yang tamak, yang tamak. Walaupun pada perkara yang kecil, pada kecil pun, ya, RM1, RM2 tapi tetap tamak. Seorang lelaki yang tidak berada pada waktu pagi dan malam, melainkan dia memperdayamu pada ahli keluarga dan harta. Orang menipu, menipu, perdaya kita.
Pagi malam dia berceloteh, tapi benda tu benda yang bongak, munafik. Ya, ini antara kelompok ahli neraka. Ya. Siang malam dia tak ada, tapi bila dia apa jumpa kita, dia mengabarkan benda-benda yang apa yang bongak dah, yang bongak, yang menipu macam tu dah. Okey. Kemudian baginda menyebutnya yang kelima, orang yang bakhil. Ya, ataupun berdusta. Bakhil ataupun dusta. Nabi ngabar lagi serta buruk akhlaknya. Lagi banyak melakukan kejahatan, khususnya pada percakapan. Pada percakapan. Sebab itulah ya, para jemaah sekalian, selagi mana kita boleh diam, kita diam. Sebab kita tak tahu. Lainlah kalau kita tahu. Kalau sesuatu benda itu dekat dunia yang sedang bergolak ni, kalau kita tahu, kita ngabarlah, kita berikanlah pendapat kita. Tetapi kalau kita ini berada dalam kelompok yang kita memang tak tahu apa-apa, ya, kita memang tak tahu, kita dengar saja berita, maka kita gunakanlah telinga kita ini hanya untuk mendengar. Janganlah kita gunakan telinga mendengar, lepas itu mulut pun bercerabih. Dengar bercerabih, dengar bercerabih, dengar bercerabih, itu yang akan mendatangkan dosa. Lebih baik kita dengar, kita pandang, kita fikir. Baik ke buruk benda tu? Kalau baik, kita sampaikan. Kalau buruk, kita diam. Itu antara jalan yang baiklah untuk kita mengurangkan daripada akhlak kita ini buruk. Itu yang semakin ramai zaman sekarang ni. Lebih-lebih lagi yang berteknologi. Tengoklah dekat dalam Facebook, dekat dalam media-media sosial, lebih banyak orang bercakap. Bodoh sikit dia pak bercakap, bodoh sikit dia pak bercakap. Dia mengundang dosa, percakapan. Ya, akhlak yang buruk itu datang daripada percakapan. Mengandung domba, mengumpat, memfitnah. Ya, okay? Kita mengandai perkara yang belum ditentukan lagi, ya. Nah, jadi benda-benda itu sepatutnya kita kena elakkan, kita kena senyap. Bukanlah kita nak ngabarkan kita redha, tidak. Kita ngabarkan kita bercakap benda yang kita tahu dan benda yang kita faham. Nah, dia ada beza benda yang kita tahu tapi kita tak faham, tapi benda itu kita tahu dan kita faham. Lebih elok kita bercakap benda yang kita tahu dan kita faham. Ya. Nah, gitu. Kalau kita bercakap benda yang kita tahu saja tapi kita tak faham, itu yang akan mengundang keburukan, akan mengundang umpatan, akan mengundang fitnah. Itu antara kelompok yang kelima yang mana Nabi ngabarkan antaranya dia adalah penghuni neraka. Ya, saya ulang balik yang pertama tadi. Okey. Orang yang lemah, malas berfikir. Yang kedua, orang yang banyak melakukan perkara yang haram, ya, suka melakukan perkara yang haram. Yang ketiga tadi yang bersifat tamak, ni ringkas sudah, yang bersifat tamak. Yang keempat tadi dia menipu, munafik, ya, kepada ahli keluarga dan juga orang lain, disukakan harta. Dan yang kelima, orang yang berdusta, ya, berdusta pada percakapan, buruk akhlaknya lebih-lebih lagi pada percakapan. Okay, jadi itu 5 kelompok orang penghuni neraka dan 3 kelompok tadi penghuni syurga, ya. Jadi dalam kesimpulan hadis ini menyebutkan setiap hamba yang diciptakan dalam keadaan fitrah yang suci sebelum syaitan memesongkan mereka daripada jalan yang lurus. Jadi nak ngabarkan kita ini memang diciptakan dalam keadaan fitrah kita suci. Maka cubalah untuk diri kita ini sampai kepada tahap suci itu. Ya, memang kita akan melakukan dosa, tetapi cuba kurangkan dengan kita cuba sampai kepada tempat yang suci itu. Ya, kita cuba kurang sebab fitrah kita suci. Ya, sebab itu kita suka tengok baby. Baby lahir, bayi lahir memang kita suka cium, kita sukalah tengok kan sampai umur dia 2 tahun 3 tahun kita suka sebab dia suci, dia tak ada dosa. Naik dah umur 10 11 tahun kita dah kurang sikit. Ya, kurang sikit. Suka lagi tapi kuranglah. Itu masih lagi tak ada dosa. Naik umur dah belas, dah balik, dah lain dia punya kita punya hubungan kita, ya, dah buat macam kawan gitulah. Tapi kalau baby memang dia suci. Sebab tu semua orang nampak baby dia akan suka. Ya. Ciri-ciri ahli syurga dan neraka dalam dapat diketahui melalui sifat mereka semasa hidup di dunia. Ya, jadi kita kena jaga kehidupan kita di dunia. Dan terakhir kita kena menjaga hubungan persaudaraan di antara kita. Dalam keadaan negara kita tengah bergolak sekarang ini, ditambah lagi pula dengan masalah COVID-19, lagi kita kena jaga hubungan kita, hubungan persaudaraan, tali persaudaraan kita. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Ya, wallahu taala alam. Itu sahaja perbahasan kita pada hari ini. Ya, saya harap adalah sedikit percambahan ilmu dari sudut akhlak kita, dari sudut hadis yang kita belajar ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan sambung pada hadis yang ketiga dalam bab kitab syurga dan neraka, iaitu bertajuk pagaran syurga dan neraka.
Jika tidak ada arah melintang, kita akan bersemuka. Jika ada keuzuran, ada halangan, ada batasan, kita akan bersila atas talian. Ya, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.